Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabahun Nur, Sabahul Khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran. Pertemuan di mana kita akan membicara, berkongsi sedikit sebanyak pengajaran daripada kalamullah, daripada kitab Allah. Dan kita telah tiba pada siri yang ke-384. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan Cikgu Kapten Izzi Aish, Hidayat Jani, Kak Hamimah, Fauzia, Zaliha Kamaruddin, Safia Sapian, Laila Umma, Anna Sukaimi, kemudian Kak Aminah Hitam, Nurini Mustafa, Serina Rahman, Kati Khairuddin, Aisyah Usman, M. Nasir Harun, Salina Muhammad Noor, kemudian Allahumma salli Rujila Muhammad Yusuf, serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan semua. Lalu apa kata mohon jasa sahabat-sahabat bantu share, bantu kongsi, bantu sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu hayati Quran kita yang kita banyak hari kita tinggal. Kerana Ramadan selalunya lepas waktu isyraq adalah waktu saya berehat, saya tidur kerana malam tidak dapat untuk berehat sepenuhnya. Lalu kita sambung semula lepas daripada Ramadan ini dan kita sambung semula bermula daripada hari ini dan kita telah tiba sebenarnya pada muka surat 146. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 146, surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat 138. Terima kasih Kak Safiyah. Muka surat 146, riwayat yang ke-138. Muka surat riwayat yang 138. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Jom kita perhatikan ayat ini. Ayat ini sebenarnya Allah masih lagi membicarakan kejahilan pada waktu itu, kesesatan, keburukan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Lalu bermula daripada ayat 136, dua ayat yang sebelum daripada ayat ini, Al-Quran telah menceritakan keburukan sikap dan sifat orang-orang jahiliyah. Kalau kita perasan pada ayat 136, masyarakat jahiliyah mereka bahagikan sebahagian harta mereka untuk berhala dan sebahagian harta mereka untuk Allah. Lalu yang bahagian untuk berhala mereka serahkan kepada berhala. Bahagian untuk Allah mereka berikan kepada orang fakir miskin, orang susah dan sebagainya. Namun keburukannya adalah ketika mana pada bahagian Allah itu adalah binatang ternakan yang elok, adalah keluarnya tanaman yang elok, berbanding dengan bahagian yang mereka telah asingkan untuk berhala mereka. Mereka tukar bahagian yang elok yang sepatutnya milik Allah diserahkan kepada fakir miskin, mereka ambil, mereka bagi kepada berhala-berhala mereka. Itu yang kita telah baca pada ayat 136. Itu antara keburukan mereka yang disebutkan yang pertama.
Keburukan mereka yang kedua adalah pada waktu itu mereka ditipu, dinampakkan elok. Ayat 137. Dengan mereka membunuh anak mereka dengan cara yang sangat kejam. Mereka menanam anak mereka hidup-hidup hanya kerana pada waktu itu mereka takut anak-anak ini akan menyusahkan mereka. Lalu itu antara sikap buruk, antara kejahilan dan juga kejahatan orang-orang jahiliyah yang kita dah terangkan sebelum ini. Pada ayat 136, Al-Quran sedang menceritakan kepada kita razilah, sikap buruk mereka yang ketiga, yang mana daripada sekian banyak sikap buruk mereka, inilah sikap buruk mereka yang ketiga. Dan dalam ayat ini ada 3 jenis sikap buruk yang mereka lakukan yang kita akan baca sebentar lagi. Lalu kejahilan mereka, kesesatan mereka telah menjadikan mereka pada waktu itu mengasingkan sebahagian harta mereka. Yang pertama kita boleh nampak untuk berhala-berhala mereka. Lalu ada sebahagian harta, ini jenis yang pertama daripada ayat 138 ini. Mereka akan asingkan sebahagian harta mereka. Sama ada binatang ternakan pada waktu itu ataupun tanaman. Mereka asingkan dan mereka langsung tak gunakan dan tak ada siapa boleh gunakan kecuali berhala. Dan maksud daripada berhala ini adalah penjaga-penjaga berhala. Itu kejahilan mereka. Lalu semua sebahagian harta itu mereka asingkan untuk berhala. Lalu yang menggunakannya adalah penjaga berhala. Orang lain tak boleh guna. Walaupun dia memerlukan. Walaupun pada waktu itu mereka lebih memerlukan. Kemudian yang kedua kita akan nampak bagaimana pada waktu itu mereka akan asingkan sebahagian harta mereka dan pada waktu itu mereka tak benarkan sesiapa menggunakannya, mengambil manfaat daripadanya. Lalu pada zaman jahiliyah terlalu banyak binatang yang pada waktu itu berlakunya pembaziran, tidak dimakan, tidak disembelih untuk dimakan, tidak digunakan untuk tunggangan, tidak digunakan untuk apa-apa. Binatang ini berkeliaran begitu sahaja kerana mereka menyangka binatang ini adalah untuk berhala, lalu tak ada siapa boleh mengambil apa-apa manfaat daripadanya. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ada sebahagian binatang yang pada waktu itu mereka haramkan untuk sebut nama Allah ketika mana menyembelihnya. Tak boleh. Tak boleh langsung sebut nama Allah ketika mana menyembelihnya ataupun ketika mana nak mengambil manfaat daripadanya. Walaupun binatang ni bukan termasuk daripada 2 jenis yang sebelumnya. Tidak. Jenis yang asing, maka mereka tak benarkan untuk langsung sebut nama Allah kerana kononnya ini adalah khas untuk berhala. Ini adalah kena sebut nama berhala. Inilah beberapa kejahilan, kesesatan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang Al-Quran sedang ceritakan kepada kita. Marilah kita dengar bagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita tentang 3 jenis kejahilan yang daripada banyak kejahilan yang lain, ini yang ketiga. Yang pertama ayat 136, yang kedua ayat 137, yang ketiga ayat 138. Namun daripada ayat 138 ini ada 3 jenis. Firman Allah, waqalu, dan mereka berkata, orang-orang jahiliyah mereka berkata, hadhihi, ini adalah an'am, binatang ternakan. Waqalu, jom kita lihat ayat 138 yang baru join, boleh buka Al-Quran muka surat 146 ayat 138 daripada surah yang ke-6 surah Al-An'am. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala, waqalu, dan mereka berkata. Siapakah mereka ini? Itulah orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, hadhihi, ini adalah an'am, binatang ternakan, wa, dan harsun,
hasil tanaman. Harth maksudnya tanaman. Hijrun, yang diharamkan. Apakah maksud diharamkan? Yang tidak boleh digunakan. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, apakah maksud hijr? Hijr bermakna mahjur, ay mamnu', dilarang. Tak boleh digunakan. Binatang ternakan yang sebahagian ini, tanaman yang sebahagian ini, hijrun, mamnu', tak boleh digunakan. Sama ada untuk makanan, untuk diambil manfaat, tak boleh. Sebab itu perkataan yang seterusnya menerangkan, la, tidak boleh. Yata'amuha, memakan bahagian yang mereka telah asingkan daripada binatang ternakan dan juga daripada tanaman ini, illa, kecuali, man, orang-orang yang nasya, kami kehendaki. Siapakah orang yang mereka kehendaki? Itulah penjaga-penjaga berhala. Lalu pada zaman itu, masyarakat Arab jahiliyah, daripada harta mereka, mereka akan asingkan satu bahagian harta, yang mana harta itu tak ada siapa yang boleh guna, tak ada siapa yang boleh ambil manfaat, sama ada makan ataupun apa-apa, kecuali berhala. Berhala maksudnya penjaga berhala. Maka harta itu mereka seolah-olah zaman kita istilahnya wakafkan untuk berhala. Lalu berhala ambil manfaat, penjaga berhala mengambil manfaat. Maka firman Allah, daripada mana mereka dapat dalil ini? Adakah memang ada tertulis di mana-mana? Adakah itu adalah ketentuan Allah, ketentuan yang mana ini? Tidak. Firman Allah, biza'mihim, mereka buat apa yang mereka buat dengan sangkaan mereka sahaja. Bi, dengan, za', sangkaan, him, mereka. Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang kita boleh dapat adalah kejahilan yang melampau, kesesatan yang melampau pada waktu itu akan menjadikan manusia menyangka sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tak masuk akal, sesuatu yang pada waktu itu dianggap insane, dianggap tak betul, boleh menjadi sebahagian daripada kepercayaan agama. Za'am, sangkaan. Kejahilan, kesesatan boleh menjadikan manusia menyangka benda yang sia-sia. Macam mana berhala nak mengambil manfaat daripada binatang ini? Macam mana berhala nak mengambil manfaat daripada tanaman ini? Mereka yang penat-penat bercucuk tanam, mereka asingkan untuk berhala. Tapi berhala tu tak boleh bergerak pun. Mereka yang penat-penat pada waktu itu menjaga binatang ternakan ini, mereka asingkan untuk berhala. Tetapi berhala tak boleh ambil manfaat pun. Maka di sini Allah sebut semua yang mereka buat ini biza'mihim, hanya dengan sangkaan mereka. Tidak ada sebarang dalil, tidak ada sebarang bukti, tidak ada sebarang arahan. Dan daripada sini pengajaran dia yang kita boleh ambil, bahawa sangkaan akibat daripada kejahilan dan kesesatan kadangkala pada waktu itu merosakkan kepercayaan manusia, merosakkan pada waktu itu agama manusia. Sebab mereka sangka apa yang mereka buat ni betul. Mereka sangka apa yang mereka buat ni baik. Mereka sangka apa yang mereka buat ini adalah suruhan Tuhan. Tapi firman Allah, biza'mihim. Dan daripada sini pengajaran yang kita dapat, seperti yang kita sebut tadi, sangkaan yang disulami dengan kejahilan, sangkaan yang disulami dengan kesesatan, boleh menjadikan rosaknya manusia. Sebab dia akan percaya sangkaan dia itu betul. Dia akan percaya apa yang dia buat itu betul. Maka walaupun dibawakan dalil, walaupun dibawakan bukti, tetapi dia tetap tidak akan terima. Kenapa? Sebab dia pada waktu itu percaya bukan kerana bukti. Dia percaya hanya kerana sangkaan, assumption, kerana sangkaan. Maka bila datangnya bukti sekalipun,
dia tak akan ubah sangkaan dia. Dan ini yang kita boleh nampak, kejahilan-kejahilan, kesesatan-kesesatan yang pada waktu itu ada pada sangkaan merosakkan manusia. Berapa banyak manusia menyangka sesuatu amalan itu adalah diredai Allah, hakikatnya dimurkai Allah. Berapa banyak orang menyangka pada waktu itu bahawa sangkaannya adalah begini-begini, tetapi sebenarnya tak begitu. Sebagai contoh, antara perkara yang mana yang berlaku adalah banyak orang menyangka ketika mana dia buat dosa, pada waktu itu dia tak boleh nak kembali pada Allah. Ini banyak sangkaan, dia sangka sebab pada waktu itu dia tak tahu tentang Allah, dia pada waktu itu disesatkan oleh syaitan tentang Allah. Lalu banyak orang yang bila dia buat dosa, dia rasa dirinya pada waktu itu sangat banyak dosa, dia nak masuk masjid pun tak nak. Padahal sepatutnya bila dia banyak dosa, lagi kena dekat dengan Allah, kerana Allah itu Maha Pengampun. Tetapi kerana kejahilan itu menjadi satu tembok antara dia dengan Allah, disesatkan oleh bisikan-bisikan syaitan, menjadikan dia menyangka Allah tak akan terima dia. Lalu ini perkara biasa. Waktu saya menjadi mutawif pun pada sebelum ini, ketika mana pada yang waktu itu ada orang nak pergi umrah, dia punya benda pertama dia kata, saya boleh pergi umrah sebab saya ni banyak dosa, takut nanti tak nampak Kaabah, takut nanti begini. Lalu banyak orang dia menyangka, dia sangkaan, dia bukan dalil. Tak ada tulis mana-mana dalam ayat Al-Quran, tak ada tulis kat mana-mana hadis. Tetapi sangkaan yang datang daripada kejahilan, sangkaan yang datang daripada kesesatan. Kita lihat kesan dia sangat besar. Orang itu dia bukan semakin dekat dengan Allah, padahal lagi banyak dosa, lagi dekat. Lagi banyak maksiat, lagi dekat. Sebab Allah itu pengampun. Bahkan manusia bila bertaubat, Allah terus ampunkan. Akan tetapi, apabila seseorang itu sangkaan dia pada waktu itu disulami dengan kesesatan dan kejahilan, menjadikan dia sangat percaya. Dia sangat percaya. Dan bukan senang bila datangnya dalil sekalipun, bila datangnya bukti sekalipun, nak mengubah sangkaan tadi. Sebab sangkaan bukan diubah dengan dalil. Adakah sahabat-sahabat faham maksud apa yang Al-Quran nak terangkan? Apa yang saya cuba nak terangkan? Lalu pada perkataan biza'mihim itu, Allah menerangkan asas kesesatan orang-orang jahiliyah adalah kerana mereka ini bukan ikut dalil. Mereka ini terlalu banyak assumption, terlalu banyak sangkaan yang disulami dengan kejahilan dan kesesatan. Lalu walaupun Rasulullah datang dengan begitu banyak dalil, dengan begitu banyak Al-Quran, kalaulah kita perhatikan surah Al-An'am sahaja, berulang kali Allah terangkan apa yang betul, Allah jelaskan apa yang salah dengan pelbagai cara, dengan daripada pelbagai sudut. Ada daripada sudut ancaman, ada daripada sudut teguran, ada daripada sudut lemah lembut, ada daripada sudut yang tegas. Akan tetapi pada waktu itu mereka tetap menolak. Kenapa? Sebab kebanyakan manusia pilih untuk buat apa yang mereka buat daripada benda yang salah kerana sangkaan. Lalu bila dibawakan dalil, pada waktu itu mereka tak terima. Bila dibawakan bukti, pada waktu itu mereka tak terima. Lalu sebab itulah kita nampak di sini biza'mihim, pada waktu itu sangkaan itu yang merosakkan mereka. Lalu mereka menyangka tanpa sebarang dalil. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini biza'mihim. Apakah maksudnya? Bahawa pada waktu itu mutalabbisin, kejahatan yang mereka bergulumang dengannya, biza'mihim al-batil, adalah daripada sangkaan mereka yang batil, min ghairi hujjah, tanpa sebarang dalil. Lalu bila dibawakan dalil, Nabi bawa dalil, mereka tak terima. Nabi bawa bukti, mereka tolak. Lalu sebab itu, dalam keadaan kita hidup di dunia, amalan yang kita buat pada waktu itu mestilah berpandukan kepada nas yang betul, Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas.
Maka ini kesesatan mereka yang pertama. Pada waktu itu mereka mengharamkan untuk memakan apa-apa daripada bahagian yang mereka asingkan daripada binatang ternakan mereka dan juga tanaman mereka kecuali untuk penjaga berhala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua daripada harta-harta mereka, firman Allah, wa an'am, dan ada sebahagian binatang ternakan mereka. Ini bahagian yang kedua. Yang ini asing daripada bahagian pertama yang mereka dah asingkan. Bahagian pertama, tak ada siapa boleh makan binatang ini, boleh guna binatang ini ataupun tanaman ini kecuali berhala. Maksud daripada berhala adalah penjaga berhala. Yang kedua, wa an'am, mereka asingkan sebahagian binatang. Hurrimat, yang diharamkan, zuhuruha, pada waktu itu belakangnya. Apakah maksud diharamkan belakangnya? Dalam kurungan, diharamkan untuk menunggang pada belakang binatang tadi. Binatang ni tak boleh ditunggang. Lalu binatang tu mati begitu sahaja tanpa ada yang mengambil manfaat. Lalu ada sebahagian daripada harta-harta orang jahiliah pada waktu itu, binatang yang tak boleh ditunggang, tak boleh diambil manfaat. Maka ini adalah yang ketiga. Yang kedua, binatang yang kedua ini kita dah baca dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada muka surat yang ke-103. Pada muka surat 103, muka surat 124 surah Al-Ma'idah ayat yang ke-103. Muka surat 124 surah Al-Ma'idah ayat 103. Ini termasuk dalam jenis yang kedua tadi, binatang yang ditunggang pun tak boleh, apatah lagi nak diambil manfaat daripada sudut yang lain. Lalu firman Allah pada ayat 103 daripada surah yang kelima Al-Ma'idah, muka surat 124. Adakah sahabat-sahabat dah jumpa? Muka surat 124 surah Al-An'am, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 103. Firman Allah Subhanahu wa taala. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Terima kasih Kak Nurizita. Kak Nurizita dah share kan. Yang lain jumpa ke? Muka surat 124 surah Al-Ma'idah. Okey, dah jumpa. Kebanyakannya dah jumpa. Jom kita lihat. Saya sharekan di sini juga. Okey. Firman Allah, ma ja'alallah, Allah tidak menjadikan. Bukan Allah yang suruh. Apakah dia? Ini istilah dia. Kita dah baca dah. Bahirah. Yang pertama, ada binatang yang mereka tak tunggang dan mereka panggil bahirah. Mereka bagi nama, tapi nama itu rekaan mereka. Kemudian, wala saibah. Ada binatang yang mereka tak tunggang, mereka panggil saibah. Itu yang kedua. Kemudian, wala wasilah. Ada binatang yang mereka tak tunggang, mereka panggil binatang itu wasilah. Macam-macam nama mereka panggil. Tapi semuanya daripada sangkaan mereka, bukan Allah yang suruh. Yang keempat adalah ham. Ini adalah 4 binatang yang mana mereka tak akan ambil manfaat. Mereka bagi nama pada binatang-binatang ini. Yang pertama, bahirah. Yang kedua, saibah. Yang ketiga, wasilah. Dan yang keempat adalah ham. Secara ringkasnya, apakah binatang-binatang ini? Maka dalam tafsir Al-Wasit dibawakan bahawa binatang-binatang ini adalah binatang-binatang yang mana pada zaman jahiliah mereka bagi nama. Sebagai contoh, apakah itu bahirah? Ianya teknikal sedikit, tapi sekadar secara ringkas, 4 binatang ini tak boleh ditunggang, tak boleh diambil manfaat, bahkan letak barang belakang dia pun tak boleh. Kerana ini seolah-olahnya adalah binatang berhala, milik berhala. Tapi berhala nak ambil manfaat bagaimana? Itu sekadar benda yang tidak bergerak. Maka contohnya bahirah. Apakah bahirah? Bahirah adalah binatang unta betina.
an-naqah, unta betina yang telah bunting 5 kali. Unta betina yang telah bunting 5 kali. Dan yang kali kelima yang dia bunting itu adalah lelaki, anak lelaki. Lalu bila dia telah bunting 5 kali dan bunting kali kelima adalah anak lelaki, unta lelaki, maka waktu itu dia tak boleh digunakan. Daripada mana mereka dapat dalil? Biza'mihim, rekaan mereka, sangkaan mereka. Lalu pada waktu itu mana-mana unta betina yang telah bunting 5 kali dan yang kelima itu, bunting yang kelima itu adalah anak unta lelaki jantan, waktu itu mereka tak guna dah sampai mati binatang itu, kerana mereka kata ini adalah untuk berhala. Lalu pembaziran berlaku, binatang itu tak diguna, tak diambil manfaat, tak ditunggang dan sebagainya. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah saibah. Saibah pada waktu itu adalah unta-unta yang pada waktu itu dibiarkan sahaja sampai mati. Unta-unta yang dibiarkan sahaja, tak diambil manfaat, maka mereka namakan saibah. Mereka namakan saibah. Yang ketiga, wasilah. Apakah wasilah? Wasilah adalah pada waktu itu unta betina yang kelahiran pertamanya adalah betina dan kelahiran keduanya pun adalah betina, berturut-turut. Dua kelahiran pertamanya adalah unta betina, automatik dia adalah wasilah. Maka ini adalah wasilah. Apakah wasilah? Dua kelahiran unta betina itu kedua-duanya adalah betina. Dia punya anak pertamanya pun betina, anak keduanya pun betina. Dah, ini adalah untuk berhala. Ini mereka punya sangkaan. Dan yang terakhir adalah ham. Apakah itu ham? Ham adalah unta jantan yang pada waktu itu membuntingkan dia punya cucu. Pelik-pelik. Contohnya dia telah buntingkan seekor unta betina, lalu lahir, itu anak dia, walaupun sebenarnya unta tak adalah sebarang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebarang nasab keturunan. Kemudian pada waktu itu anak itu lahir pula lagi anak cucu dia, maka cucu dia yang betina unta jantan itu buntingkan, maka itu dipanggil ham. Ini pun mereka asingkan untuk berhala mereka. Pelik. Lalu semestinya pelik sebab benda yang daripada sangkaan benda yang pelik. Kalaulah tidak ada daripada, tapi sahabat-sahabat, benda yang nampak peliklah ada orang yang percaya. Benda yang nampak peliklah ada orang yang pada waktu itu ikut. Kita nampak begitu banyak ajaran sesat. Dan yang ikutnya bukan orang biasa. Kadang-kala adalah orang yang terpelajar. Kadang-kala adalah orang yang berlatar belakangkan pendidikan. Tetapi nak tunjukkan, kadang-kala bila kesesatan pada waktu itu dijadikan panduan, sangkaan dijadikan sebagai panduan, benda pelik pun orang ikut. Dan contohnya tersangat banyak. Tersangat banyak kalaulah kita tengok ajaran-ajaran yang telah difatwakan sesat, maka bagaimana kita nampak setiapnya ada pengikut. Bukan sekadar pengikut, pentaksub, orang yang takkan tinggalkan. Lalu inilah yang disebut sebagai 4 binatang daripada firman Allah, wa an'am, dan ada binatang-binatang hurrimat yang pada waktu itu diharamkan, zuhuruha, belakangnya pada waktu itu apa dia? Mereka tak tunggang. Apakah binatang yang mereka tak tunggang? Allah sebut dah dalam surah Al-Ma'idah yang kita baca tadi, itulah dia saibah, wasilah, ham, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa lagi satu tadi? Yang Allahumma salli ala bahirah, saibah, wasilah,
binatang yang mereka tak gunakan walaupun untuk tunggang, walaupun untuk meletakkan barang. Inilah binatang-binatang yang orang Arab panggil sebagai 4 binatang yang disebutkan pada surah Al-Ma'idah. Maka inilah dia. Lalu memang bagi kita pelik, tetapi sebab itu kena minta petunjuk selalu. Minta, sebab itu Al-Quran pun ajar dalam solat apa yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Minta ihdinas siratal mustaqim. Minta, ya Allah, berilah petunjuk. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab pada waktu itu syaitan berusaha. Syaitan hiaskan benda yang buruk nampak cantik. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina. Minta maaf. Okey. Lalu sebab itu kita lihat dah pada ayat sebelumnya, ayat 107. Apakah firman Allah? Wa kadzalika zayyan, dan demi sesungguhnya kami telah dan begitulah zayyan, syaitan telah menghiaskan. Banyak orang tanya, kenapa benda pelik ada orang ikut? Kenapa boleh jadi macam tu? Jawapannya senang, sebab syaitan dah hiaskan. Syaitan dah nampak benda itu elok. Syaitan pada waktu itu dah tunjukkan, adakah saya boleh selamat? Adakah sahabat-sahabat boleh selamat? Tak ada siapa yang boleh selamat kecuali orang yang Allah bimbing. Tak ada siapa. Sebab syaitan punya tipu daya bukan kecil. Sebab itu, syaitan bagaimana mereka sesatkan manusia? Zayyan. Dia hiaskan benda yang nampak pelik tadi, benda yang nampak bodoh tadi, benda yang nampak tak masuk akal tadi, akan ada orang percaya. Kenapa? Syaitan hiaskan. Dan dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Hijr, ya Allah, aku akan datang untuk menyesatkan manusia min baini aidihim, daripada arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, daripada arah kiri, daripada arah depan, daripada arah belakang, daripada segenap penjuru, ya Allah, sehingga engkau tidak akan mendapati daripada mereka, kebanyakan mereka, orang-orang yang bersyukur padamu. Lalu itu tugas syaitan, menyesatkan manusia. Maka orang yang sesat, dia tak nampak benda tu pelik. Kita nampak benda tu pelik, tapi orang yang sesat tak nampak pelik. Kenapa? Zayyan. Syaitan telah hiaskan. Syaitan pada waktu itu telah nampak elok. Dan pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah orang boleh selamat? Adakah orang berilmu boleh selamat? Adakah sekadar orang jahil sahaja yang sesat? Adakah orang yang pada waktu itu buat baik akan selamat? Adakah orang yang buat maksiat sahaja boleh sesat? Hakikatnya tak ada siapa yang boleh selamat kecuali dengan izin Allah. Orang berilmu pun syaitan sesatkan. Orang jahil pun syaitan sesatkan. Orang berilmu, berapa banyak orang berilmu yang syaitan sesatkan. Walaupun dengan dia ada ilmu, walaupun pada waktu itu dengan dia ada segala jenis ilmu, syaitan boleh sesatkan. Sebab itulah Allah ajar kepada kita untuk berdoa dengan penuh ikhlas setiap kali kita berdiri dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Lalu itu yang kita minta. Minta doa. Selain daripada kita belajar, kita berusaha, kita minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Maka yang pertama tadi adalah binatang ternakan dan tanaman yang pada waktu itu mereka tak sentuh, mereka bagi untuk berhala. Kemudian ada sebahagian lagi binatang mereka yang mereka takkan sembelih, takkan tunggang, takkan pada waktu itu letak barang, mereka takkan ambil manfaat kerana mereka bagi untuk berhala. Lalu binatang itu berkeliaran. Penerangan dia ada pada surah Al-Ma'idah yang kita dah baca tadi, 4 jenis binatang.
Kemudian binatang yang ketiga, firman Allah, wa an'am, dan binatang-binatang ternakan tertentu yang mereka asingkan juga. La, tidak, yadhkuruna, mereka akan menyebut ismallah, nama Allah, alaiha, ke atasnya, dalam kurungan ketika mana menyembelihnya. Lalu ada binatang yang mereka ambil untuk sembelih, yang mereka ambil untuk makan, tetapi ketika mana sembelih mereka kata tak boleh sebut nama Allah, tak boleh sebut, mesti kena sebut nama berhala. Lalu daripada sini kalau kita perhatikan keseluruhan binatang ternakan mereka, keseluruhan tanaman mereka, bahkan keseluruhan harta mereka, secara sedar tak sedar syaitan dah jadikan mereka buat untuk berhala. Ada yang mereka memang bagi pada berhala, lalu itu yang jenis pertama. Ada yang mereka tak bagi kepada berhala secara direct, tetapi mereka dalam masa yang sama tak gunakan, itu nombor dua. Dan ada yang mereka gunakan, mereka sembelih dan mereka ambil manfaat, tetapi mereka menggunakan nama berhala. Sedar tak sedar, syaitan telah manipulasi manusia pada waktu itu bahawa semua harta mereka, semua yang mereka buat, hakikatnya adalah untuk berhala, hakikatnya untuk pemujaan berhala. Itu yang syaitan buat. Lalu, tiga-tiga jenis ini pada waktu itu menjadikan semua harta mereka, binatang ternakan, tanaman mereka, sama ada mereka tak ambil manfaat, ataupun mereka serahkan pada berhala, ataupun mereka makan, semuanya mereka buat untuk berhala. Sebab itu yang ketiga tadi, walaupun mereka sembelih dan mereka makan daripada sebahagian binatang ternakan, daripada tanaman yang berbaki itu, tetap mereka takkan sebut nama Allah, mereka pada waktu itu menggunakan nama berhala. Adakah sebarang dalil untuk apa yang mereka buat? Firman Allah, iftira, sebagai satu pembohongan, alaihi, ke atas Allah. Ini semua pembohongan. Allah tak suruh, tak ada sebarang dalil, tak ada sebarang bukti, tak ada sebarang arahan. Mereka buat ini sebagai pembohongan ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, sayajzihim, kelak, yajzi, Allah akan pada waktu itu membalas, menghukum mereka, dengan sebab apa-apa yang kanu adalah mereka, yaftarun, mereka ada-adakan, mereka bohongkan. Apa yang mereka buat ini, yang mereka sangka betul tetapi sekadar sangkaan, pada waktu itu Allah akan balas, Allah akan hukum disebab apa yang mereka ada-adakan, apa yang pada waktu itu mereka. Lalu inilah yang kita nampak, apa yang kita boleh belajar. Yang kita boleh belajar banyak adalah daripada perkataan biza'mihim, sangkaan yang disulami dengan kejahilan dan kesesatan, pada waktu itu akan merosakkan manusia. Kita boleh belajar juga bagaimana syaitan pada waktu itu memanipulasi, menampak indah, menampak cantik akan amalan buruk yang mereka lakukan. Bahkan kita dah baca pada ayat sebelum ini, ayat 137, syaitan itu nampakkan indah sampai mereka bunuh anak mereka, anak sendiri, darah daging sendiri. Pada waktu itu mereka sanggup bunuh kerana mereka sangka itu benda yang baik. Mereka sangka itu adalah benda yang betul. Maka itu pengajaran yang kedua. Manipulasi syaitan pada waktu itu boleh menjadikan manusia melakukan maksiat di luar batasan. Lalu mintalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita nampak yang ketiga, pengajaran yang ketiga, bagaimana dengan nama yang berbeza, dengan pada waktu itu istilah yang nampak berbeza, seluruh harta mereka
mereka sebenarnya bagi untuk berhala. Sama ada yang mereka memang benar-benar bagi, itu jenis yang pertama, mereka pada waktu itu tak guna, pada jenis yang kedua, ataupun mereka ambil manfaat, pada jenis yang ketiga. Hakikatnya semua benda itu mereka dah bagi pada berhala, yang mana merupakan mereka dah serahkan kepada syaitan. Lalu firman Allah, disebabkan apa yang mereka ada-adakan, mereka bohongkan, Allah akan hukum dan berikan balasan kepada mereka. Moga Allah sentiasa beri petunjuk kepada kita. Allah pelihara kita daripada tipu daya syaitan sentiasa. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah esok pada jam 8 pagi kita sambung ayat 149 pula, kesesatan mereka yang keempat. Kesesatan masyarakat jahiliyah yang keempat. Moga-moga ada manfaat yang kita boleh dapat. Moga-moga ada kebaikan yang kita perolehi. Terima kasih kepada sahabat yang bersama. Mohon join dua program yang kita cuba kongsikan setiap hari. Jam 8 pagi dan juga jam 6 petang. Tadabbur pada jam 8 dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengajian kita Al-Adhkar ataupun program Hamba Ilahi pada jam 6 petang. Jumpa lagi. Yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Yang kali pertama join, bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah.